Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Lamma alimal haqqu, situ. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'atu. Lawana, situ apa? Kawana. Pada asal Arab dia panggil lawana. Ganti kap tu dengan lam. Lawana. Bantuan mentalwinkan, dia mewarnakan membeza. Itu ada hikmat ilahi, tengok sini. Lamma alimal haqq, tatkala diketahui oleh Al-Haq Subhanahu wa ta'ala, mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia mengetahui daripadamu wujudul malal, mana ada perasaan kadang jemu beribadat kan, oleh kerana pick up dia tak kuat lagi, rohani dia belum berapa mantap lagi, ibadat dia merupakan qutul arwah, lazat, oleh kerana rohani dia masih kotor, rohani masih berkarat banyak, jadi buat ibadat tu tak berapa lazat, pada penyakit dia banyak. Dia macam orang sakit lah ni, bila demam panas apa, makanan spesial orang makan habis 2-3 pinggan, dia nak habis pinggan tak habis. Selalu apa, demam panas. Tuan ni. Jadi bila ada keadaan begitu, Allah Taala mengetahui, Allah Taala dengan rahmat dia apa? Lawana dia panggil. Ya, lawana laka at-ta'ah. Allah Taala mentalwinkan wujud malal dalam ibadat, maka dibagi-bagikan. Ibadat tu ada sembahyang, ada zikir, ada baca Quran, macam-macam jenis. Maknanya macam-macam lauk ada. Supaya dia makan. Sebab ibadat dia kena buat. Kalau tak buat, rohani kita jam, dia rosak. Jadi oleh kerana tu, kalau dia rasa berat semayang tadi, buat sikit, tambah ibadat lain sikit-sikit campur. Ya. Sebagai taat supaya apa? Engkau beroleh kesenangan dengan sebab berpindah dari satu hal kepada satu hal. Ya, sebab masing-masing ibadat tu ada rasa masing-masing. Dia zikir ada rasa dia. Ya, kalau disemayangkan rasa dia, dia berdoa, dia baca Quran. Jadi ada tukar-tukar tu untuk mengubah, jangan dia ada malal kejemuan yang menyebabkan hati dia akan keras dan jam. Ya. Dan tiap-tiap demikian itu ibadatnya bagimu dan kebajikan tadbirnya bagimu, kerana bahawasanya ia terlebih mengetahui padamu daripadamu. Allah Ta'ala lebih mengetahui terhadap kita daripada kita sendiri. Maknanya kerana bahawasanya ilmunya padanya pada muqaddimun, dan ilmumu pada dirimu hadisun. Ilmu kita ni baru datang. Ilmu Ta'ala qadim, asli, asal sedia kala, dan ilmu dialah ilmu yang bersifat dengan sempurna, tidak didahului oleh kejahilan, dan ilmu dia meliputi segala-galanya. Berbanding ilmu kita yang terlampau sedikit, yang asalnya adalah tak ada apa pun, jahil, kemudian Tuhan beri sedikit. Dan nafsu itu tabiatnya menuntut ketinggian, itu perangai nafsu. Ya, dia suka dipuji, suka dibesarkan, dan enggan mengikut. Ya, nafsu dia enggan mengikut untuk mengerjakan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Maka masuknya bagi taat dan mengikutnya dan khuduknya bagi amal dengan kahrin, dengan makna paksaan. Ya, kita paksa. Ini dipanggil abdul li kahri. Abdu yang macam hamba macam ni, dia belum dapat surat jemputan. Kalau abdul li taksis, itu dia dapat surat jemputan. Surat jemputan syurga daripada Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadi betul. Ibadi ay ibadi dipanggil sini ada abdun li taksis. Ya, hamba disebut sini masuk dalam keadaan dalam golongan hambaku. Hamba di sini ulama kata ialah abdun li taksis, hamba yang telah dikhususiakan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan hamba sembarang macam kita dah ni. Macam kita ni hamba pahat dengan penukul, tu pahat penukul. Sekali tolak, sekali jalan. Sekali dengar ayat Quran hadis, mangak sikit. Balik kena TO kan, kena tarik, miong balik. Apa tidur malam habis. Lepas tu tutup balik, jalan balik macam pahat dengan penukul. Ya. Adapun Abdul Taksis tak. Dia telah mendapat khususiah makrifat yang khas dengan Allah Ta'ala, maka dia berlazat dengan Tuhan, dia bukan berlazat dengan makhluk tak. Oleh kerana itu dapat jemputan Allah Ta'ala. Adapun di sini tidak.
peringkat awal Hiyatul Mereka ini diset oleh ulama perjalanan dia pelan-pelan supaya apa? Ada tamakun dalam perjalanan dia tadi, ya. Jadi kena ditalwinkan amal tu, ubah sikit supaya jiwa dia tadi makna tidak jadi makna jam. Maka jikalau diberati dengan hal yang satu dalam zaman yang satu, nah saya jemur dia, ya, dan lari ia nafsu yang jahat tadi, dia akan lari, ya, daripada mengikut bagi taat dan amal. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui, ya, maka dia kata sini apa, lawana laka ta'ah, dia mentalwinkan taat berbagai bentuk supaya manusia itu dapat mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan terkala diketahui Allah Ta'ala pula daripada demikian itu, maka diketahuinya baginya tadi taat padahal rahmat padanya dan kasih atasnya, ya, dengan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mana Allah Ta'ala tidak diberati Allah Ta'ala akan manusia melainkan sekuasa dia. Mana Tuhan yang maha pengasih penyayang, dia beri. Kalau kita sakit, ibadat dia suruh buat batu rangkaian, tapi dia ubah dah. Kalau dia berdiri semayang, duduk, atau dia duduk yang baring dan seterusnya. Dan begitu juga lah kita puasa, kalau jauh sangat perjalanan, dia beri rosa, boleh berbuka dan umpamanya. Itu dipanggil apa? Satu roh, satu syar'i, ya, rahmat daripada Allah Ta'ala yang maha kasih sayang. Dan terkala bagi berbagai-bagai bagi segala taat itu dengan anugerahnya, dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa alima ma fika min wujudih, dan Allah Ta'ala mengetahui pula, ya, pada kita ini ya telah wujudus syarah, ya, akan wujudus syarah fahajaraha alaika fi ba'dil awqati, dan telah diketahui barang yang padamu daripada diperolehi ringan, ya, nafsu yang membawa kepada jemu, maka diselang-selangi taat itu, ya, atasmu dalam setengah daripada setengah waktu. Ada setengah waktu taat bentuk begini, setengah waktu pula dibentuk begini, ya, dan berbagai-bagai cara bentuk-bentuk ibadat. Maka dijadikan dalam sehari semalam itu 5 waktu sembahyang, dalam setahun puasa sebulan, dalam memiliki 200, ya, 5 zakatnya, dan dalam seumur hidup pula haji sekali. Itu maknanya, ya, tuan tak berbeza-beza supaya apa? Jadi dapat menghadap hamba Allah tadi tidak dilihat, dan tidak ada bala paling besar bila kalbi manusia terpotong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi tiap-tiap yang satu daripada segala tafsilnya, maka waktu tiada sah dalam lainnya, maka tiap-tiap demikian itu rahmah, satu rahmat daripada Ta'ala, dan memudahkan bagi ubudiyah, ya, ke atasmu. Dia dah tak letakkan pula, dia panggil wajib, 3 bagi wajib al-muwassa'. Dia ada wajib mutayyak, ada wajib muwassa', ada wajib muakhar, macam-macam. Maka semayang dia panggil wajib al-muwassa'. Zuhur misalnya ni, tuan luaskan, kan? Sebab kita ngaji dalam fiqah tu, zuhur ada berapa waktu? 5 waktu ada. Waktu fadilah ada, waktu ikhtiar ada, waktu makna waktu jawaz, waktu karahah, ya, waktu tahrim. Itu dibagi-bagikan waktu tadi. Dia maknanya supaya insan tadi berpeluang meningkatkan dari semasa ke semasa kepada yang terlebih afdal dalam ibadat itu tadi. Habis. Supaya jadi apa sini? Dia kata liyakun, ya, liyakun hammuka iqamatus salah la wujudis salah. Supaya adalah himmah seseorang tadi adalah mendirikan semayang, la wujudus salah, bukan sekadar wujud semayang fakat, ya. Sebab dia kata fama kullu musallin mukim, tidak semesti orang semayang tu dia mukim, ya. Sebab dalam lepas semayang ada Quran baik atau hadis baik didatangkan dengan lafaz apa? Iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Dia tak kata if'alus salah, ya. Iqamatus salat, mana mendirikan akan sembahyang. Apa makna iqamah? Ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Kita datang ke sembahyang tu atas segala syarat-syaratnya,
segala rukun-rukunnya, segala adabnya, zahir dan batin. Itu makna mendirikan. Betul, kalau di semayang saja if'alu salat, kata buat if'alu salat, buat semayang. Ya, serupa sama dah tak? Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah lam tasihha salat wa in sadifal haq. Man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salah. Siapa yang semayang dia jahil dengan kayfiyat wudu', kayfiyat semayang dia tak tahu, dia tengok dia ikut-ikut aja, maka lam tasihha salat, tidak sah semayang dia. Wa insadifal haqq, walaupun pada zahir nampak sama, dia tak ada beza, orang buat semayang nampak sama, tapi kalau nak tahu sama tak sama, tanya dia. Fatihah apa rukun? Fatihah tu apa hukum? Fatihah sunat kot, tak tahu tu. Dia bantai je. Ambil air semayang guna air apa? Air mutlak. Tahu mana air mutlak? Air mutlak air lah dia. Tu bantai tak tahu jawab dia. Jadi maknanya nak ambil semayang, nak ambil wudu, dia kena kenal air. Apa mana air mutlak, lawan mutlak mana muqayyad, ada kait lazim, ada kait munfaq, macam-macam jenis air. Jadi maknanya dia kenal, bahawa dia bina ibadat tadi atas ilm, atas pengetahuan yang bersandarkan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita semayang, kita tak jumpa Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usallimu, kena semayang macam mana ra'a kama ra'aitumuni, macam mana engkau lihat aku semayang. Masalah kita lihat tak? Kalau pakai zahir hadis kena lihat tak? Kita tak lihat tak semayang. Kalau pakai zahir hadis ni mana cakap Wahabi kau dengar tengok Nabi, tengok Nabi kau tengok Nabi, jangan kau semayang kan. Muhammad Wahabi jawab. Sebab tu ulama takwil tu ra'a ada dua makna, ra'a ilmiah dengan ra'a basariyah. Jadi bagi kita guna ra'a ilmiah. Jadi sallu kama ra'aitumuni bermakna sallu kama alimtumuni. Kamu semayang sebagaimana engkau mengetahui aku semayang. Kita tak tengok, kita bukan sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semayang macam mana kita tahu. Tahu daripada mana? Daripada sinilah kita ambil daripada perbahasan ulama fiqh menggunakan hadis-hadis sahih, terutama al-Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis fa huwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibil bil yamshi 'alan ma qabiltu. Bila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang berjalan tai macam ada karamat tapi dia tak pakai hadis sahih, bid'ah, ma qabiltu, aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Syafi'i. Jadi makna kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i sekaligus bermakna kita berpegang hadis sahih. Ni ada lebih kuat, kata saya tak nak pakai mazhab. Wah, handal naung kau. Kan su i'rab adil pun tak boleh. Arwah mufti Negeri Sembilan dia apa? Syekh Murtaza kan. Ada seorang buat Wahabi datang, mau dibaca hadis. Syekh Murtaza main kali. Kau i'rab tak kerti. Nak i'rab kalimah tak kerti. Kau nak i'rab kalimah tak kerti, kau tak nak pakai ulama kuang hajar kau itu. Berbalik al-lebay. Lebay kerapu panggil. Nak faham hadis tentang kau tak ada Quran, hadis kau tak ada ilmu alat dua ilmu, tak payah. Kau nak mengaji nahu pun kau setakat 10 tahun pun nak jejak kan. Nahu tu pun nak matang. Kau setakat 2-3 tahun ni belum gigit lagi kan. Pun nak kenal PL apa tuan ni. Pun nak kenal Allah. Orang dulu sekat Alpia tu boleh paksa terbalik tuan. 1000 bit ke depan ke belakang boleh lagi. Pun mengaku jahil lagi. Ini Alpia tak mengaji kan. Ilmu nahu pun tak habis mengaji. Tak saya kata ilmu alat yang lain kan ni. Lepas tu nak temberang lagi. Allah karim. Jadi maksud di sini fama kullu musallin mukim. Tidaklah tiap-tiap orang semayang tu dikatakan mukim. Mana orang yang benar-benar mendirikan semayang. Sebab tu di sini Rasulullah ada memberi peringatan man salla. Dalam hadis Nabi kata apa? Man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi abuna. Barang siapa sembahyang dia tak mencegah fahsyak munkar, dia sembahyang lepas tu maksiat lepas tu buat lagi, baru sembahyang lepas tu buat maksiat balik, serupa je. Tanda sembahyang dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Sembahyang tu tak laku langsung. Sebab sifat sembahyang bila jadi dia tanha, dia akan mencegah daripada fahsyak dan munkar. Sembahyang mana yang jadi? Sembahyang betul-betul yang khusyuk, qalbi dia menghadap betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul khusyuk ulama bagikan pada salasul maratib. Khusyuk semayang ni ada 3 martabat. Pertama, martabatul ula. Martabat pertama dipanggil khusyuk khauf wal inkisar wal izlal.
Itu khusyuk yang pertama. Ya, khusyuk ini bagi siapa? Lil ubad waz zuhad. Bagi orang yang abid dan orang zuhad dia panggil khusyuk, dia khusyuk khauf, inkisar wal izlal. Diangkat dia takbir, kegerunan hati dia, inkisar hati dia, izlal hati dia dengan Tuhan tu. Pum. Atau khusyuk betul. Ya. Ni ikut sunnah, angkat semayang dia belum lagi rokok dah terbagai dah. Ya, dah kata mengayau darat laut pejabat habis, siap buat kira-kira ada. Ya, tengah semayang senyum, ingat panak, rupanya ini banyak untung. Biasa untung 1,000, yang ini 5,000 masuk untung. Oh, senyap. Dia ingat dia panak, rupanya benar tuan ni. Al-martabatus saniyah, martabat khusyuk yang kedua dipanggil khusyuk ta'zim wal haibah wal ijlal. Ini untuk siapa ni? Wa huwa lil muridin as-salikin. Bagi murid yang salik, dia main dalam khusyuk ta'zim, haibah, ijlal. Merasa betul-betul kebesaran, keagungan, haibat dia dengan Tuhan. Diangkat dia takbir, bergegar dia tuan ya. Martabatus salisah, martabat khusyuk yang ketiga dipanggil khusyukul farhi was surur. Khusyuk dalam bentuk kegembiraan, seronok dia dengan Tuhan. Ya, wal iqbal, dan menghadap. Ini bagi siapa ni? Lil wasilina minal arifin. Bagi orang yang wasil di kalangan arif billah, para awliya, diangkat semayang tu seronok dia, masya-Allah. Ya, maka disamakan apa? Yusamma hadzal maqam qurratul ain. Disebutkan qurratul ain fi shalah, yang diminta oleh Rasulullah SAW. Itulah makam dia. Ya, yang diikuti bawakan oleh para arifin billah, dipanggil khusyuk apa? Al-farhu was surur. Ya, gembira, seronok. Lebih seronok daripada segala keseronokan. Dia mengambil keseronokan dengan Allah, bukan diambil keseronokan dengan ibadat. Kalau kita berzikir tempat ibadat, seronok dengan apa? Oh, seronok dengan zikir, itu mahjub lagi, terhijab lagi. Dia seronok dengan ibadat tu makhluk lagi. Seronok dengan Tuhan dia sendiri. Ya, bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Ya, maka gembira dengan Tuhan bila dia tak akan terbuka, melainkan di fana dulunya. As-sayru fillahi la yakunu ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan, kita mula start kita panak, lenyapkan yang lain, leburkan pandangan, apa Tuhan cepatkan nur dia. Pum. Ketika itu baru dia berlazat dengan Tuhan. Ya, berlazat dengan Tuhan. Jangan berlazat dengan makhluk, itu tertipu tuan ni. Bahawa orang dah berlazat dengan Tuhan, dia tak ada heran ke makhluk. Orang nak menghadap dia ke orang tak menghadap dia, tak ada hal. Qalbi dia bukan untuk makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam qalbikum lain dan dia. Ya, jalan arifina billah. Allah. Dan hendaklah kita mau pada mendirikan sembahyang, ya, serta dengan segala hadnya, ya, dan segala syaratnya, dan segala adabnya, zahirnya dan batinnya, dengan sekadar kuasa, semampu-mampu. Iza kuntum ila salah falyusalli salatal muwaddi', salatan man lam yazunnu annahu yarju ilaiha abadan. Salah satu nak bentuk khusyuk Rasulullah ajar kita, iza kuntum ila salah, bila kau berdiri nak semayang, di atas 3 sejadah, atas semayang wajib, semayang sunat, semayang qada, tak kira atas semayang, maka semayang kamu sebagai semayang kali penghabisan. Kita rasa ini last. Lepas ni kita akan bertemu dengan malakul maut. Itu maksud. Kita pijak, kita semayang ni, kita rasa ni peluang terakhir. Bila kita rasa begitu, maka ada tumpuan tu akan ada. Ya, istighal qalbi kita akan ada, insya-Allah. Salatan man lam yazun, semayang mereka yang tidak menyangka dia akan kembali lagi lah. Itu maksudnya. Maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan semayang. Ya, tidaklah orang semayang tu maknanya betul-betul dia menunaikan hak semayang. Ada yang dapat khusyuk dia 10%, ada 5%, ada 80%, itu masing-masing lah. Itu pembagian Allah Ta'ala bagi. Khusyukkan hati, dan khusyuk itulah dikira. Lepas tu kita kena banyak latih semayang sunat, kata Syekh Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Nak bina khusyuk tu banyakkan semayang sunat. Lagi dia tak dapat khusyuk, bangun, kita lanyak dia tu cukup. Ya. Sebab dalam mendidik nafsu dia ada satu istilah dia panggil muaqabah. Apa muaqabah? Denda. Ya. Kita cakap ni, lagi kau tak khusyuk, aku tak berhenti. Kita lanyak dia tu cukup. Pantai 40 rakaat, 100 rakaat, dia dilembik nafsu. Nafsu kita tadrik cukup kuat, tekan dia. Ya. Kalau syaitan lain, syaitan kalau ke zikir dia lari kan.
Tapi tak lagi habis dia datang balik. Ada pun nafsu tak? Nafsu je kalau hendak kan, kalau dia hendak satu benda, dia tekan kita tak boleh pergi kan. Ya. Dalam hikam Abi Madian dia kata, ihzari suhbatal bid'ah. Takut oleh kamu berkawan dengan ahli bid'ah. Ibqa'an lidinik, supaya menjaga agama kamu. Wahzari suhbatan nisa, dan jauhkan berjumpa dengan perempuan. Jangan berkawan dengan perempuan. Ya, ibqa'an li qalbik, supaya kalbi kamu dapat menghadap Tuhan. Kalau dalam kalbi kau gila dengan betina, apabila pun tak ada. Serban atas kepala pun tak perasan. Ya, kemudian berjumpa betina. Lepas semayang. Ya, dia jaga ni. Tengok. Ibqa'an li qalbik. Mana untuk kita kekal hati kita dengan Tuhan, musuh yang paling besar di antara mar'ah war rajul. Laki dengan perempuan. Cukup kuat cara tuan. Ya. Sebab tu perempuan diketatkan pakaian. Bukan suruh ketat. Ketat dia punya apa? Syarat. Pakaian dia jangan ada bentuk menaikkan nafsu, kena tutup area muka, kena tutup aurat betul-betul. Sebab dia menarik. Dah tutup tu kan tertarik lagi tuan. Punya kuatnya nafsu. Ya, kuat tak nafsu. Dah tutup dia tarik lagi tuan. Ya. Jaga. Syaitan lain ya. Sebab tu bila bisikan kejahatan datang, dia ada dua. Kalau dia datang bisik dia, kita zikir semayang hilang. Itu syaitan. Itu iblis syaitan. Jadi kalau kita zikir lagi kuat dia tekan, kita semayang dia tekan lagi kepala dia. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Maka nafsu kita kena lemahkan dia. Kita tadilah banyakkan ibadat, banyakkan zikir. Lagi dia degil kita tembak lagi sampai dia lembik sebenarnya. Baru dah dia slow ikut kita. Ibarat binatang buas yang lihat, maka kita letakkan atas belakang dia muatan yang banyak. Bila banyak baru slow, baru kita boleh tahu. Banyakkan ibadat, banyakkan zikrullah, banyakkan Quran baca, minta pertolongan Tuhan, itu yang paling besar lah. InsyaAllah kalbi itu akan selamat, boleh menghadap kepada Allah Ta'ala. Paling rugi kalau kalbi kita tak boleh menghadap Tuhan, hanya jasad saja. Jasad orang munafik boleh buat kan? Belakang Rasulullah dia boleh sembahyang, melerik serban dia. Tapi kalbi dia bukan dengan Tuhan. Kita nak kalbi, Tuhan nak tengok dalam, bukan nak tengok luar. Luar kita jaga dengan syariat, wajib jaga. Tapi last kali paling hebat dalam, sebab dalam tempat kiraan. Cantik dalam Tuhan terima, tak cantik dalam Tuhan buang tuan-tuan. Kalau dalam tak bersih, dia tolak ibadat tadi. Sebab dia kata adanya unsur ibadat semayang yang tidak mencegah. Sebab kalbi tak betul. Ya, man lam tanha salatu anil fahsya' munkar. Barang siapa yang semayang dia tidak mencegah, bermakna kalbi dia tak betul. Dia kalbi tak betul, dia tak mampu, tak ada power nak tolak maksiat. Semayang tapi tak boleh tolak. Lepas tu dia buat balik maksiat. Sebab bentuk unsur kalbi itu sangat penting, di tempat tilik Tuhan. Maka sebab ilmu tasawuf ialah ilmu sangat penting, dipanggil tauhidul khas. Untuk tauhid secara khusus kita dengan Allah Ta'ala, supaya betul-betul kita ya dengan dia. Jangan masuk yang lain. Mahabbah dengan dia, al-ishq dengan dia. Baru dibuka pintu hijab, pintu makrifat dengan dia. Dan satu lagi disebut sini, maka tiada tiap-tiap yang sembahyang itu mendirikan sembahyang, dan tiada tiap-tiap yang mengerjakan amal itu mendirikan dia. Yang zahir dapat beramal, belum tentu lagi tu. Sebab tu ada amal yang diterima, ada amal yang sebaliknya ditolak ya. Dan tiada pada tiap-tiap lapar itu puasa. Bahkan banyak Nabi kata min sa'imin la yusalahu min siyami ila al-juh wa az-zama'. Banyak orang puasa yang didapat lapar dan dahaga je, kosong tak dapat. Sebab dia tak puasakan anggota dia, dan dia tak puasakan nafas terus naik. Puasa paling besar dia puasa nafas, tahan nafas kita yang lain, terus naik kita dengan Tuhan. Allah di jalan. Dan tiada tiap-tiap yang rokok itu sembahyang ya, yang tahu kerana bahawa saya mendirikan sembahyang itu melazimkan hudur serta Allah. Pati atau rahsia sir sembahyang adalah hudurul qalbi ma'al rabb. Hadir betul-betul hati, tawajuh menghadap dia ya, atas sentiasa. Kalau tidak dia tak jaga, di awal iftitahus salat dia dah kena tempelak dengan Tuhan. Pada iftitahus salat, mana iftitahus salat doa iftitah tu? Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan akan diriku zahir dan batin. Tiba-tiba hati empat lain, Tuhan jawab kazabta, pembohong kau Tuhan. Ya, pembohong kau, kazabta, dusta engkau. Jaga tu, kita lapas wajah tu kena betul-betul tawajuh kalbi kita, roh sir kita betul-betul menghadap dia. Baru dia dapat betul-betul penilaian daripada Allah. Kalau lari je, Tuhan jawab kazabta, dusta engkau. Dalam semayang kena dusta, kalau tak semayang lagi lah tuan-tuan. Sebab kena prepare betul-betul rohani kita, minta pertolongan daripada Allah. Dalam semayang minta satu je tuan, tak apa dah. Minta apa? Ya Allah, engkau tariklah kalbiku menghadap engkau. Cukup lah tu.
Ya, dan sembahyang daripada awal pagi, ya Allah, tariklah qalbiku dapat tawajuh menghadap Engkau dan beri kelazatan padanya. Ya, dan tutup pandangan makhluk daripada qalbi. Ya, minta Allah tutup. Itu kita dapat rasa dia akan terbuka. Ya. Habislah. Hingga melazimkan dia sentiasa muraqabah. Ya, muraqabah sebagai batu asah marifat gitu. Raqib annallaha yara. Muraqabah kan antara sentiasa memerhati gitu. Hadid ya basaran iman bil muraqabah. Mana tajamkan ya basirah pandangan iman kita dengan banyakkan muraqabah. Sama ada muraqabah mutlak, muraqabah hadiah, muraqabah ma'iyah, di banyak pecahan-pecahan muraqabah mengikut ayat-ayat daripada Al-Quran. Sebenarnya samban banyak disebut cari-cari kan. Baik bila muraqabah ditetap, adakan pergi pada musyahadah, iaitu ru'yatul basariyah, pandangan dalam diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selagi tak masuk makam tuntutan, kita duduk dalam khatar bahaya. Ya, khatar bahaya sangat-sangat. Ibarat telur di bujung tanduk lebih bahaya itu. Kalau qalbi tidak lebih muraqabah, ya betul lagi musyahadah dengan Allah Taala. Maka minta Allah Taala, ya Allahumma ja'alni min ahli tajarrud anil aqwan. Amal doa. Ya Allah, jadikan aku ni ahli tajarrud, yang qalbi kita mujarrad, bersunyi dengan dia. Wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Wajzib ni kita minta Tuhan terjazbah tarik. Wajzib mana tarik ya Allah hatiku daripada memandang-mandang pada makhluk, ya, terikat dengan makhluk, minta Tuhan sentap. Biar hati kita terus tawajuh ke dia. Ya, wajzib qulubana anin nazar wa sukun. Nazar perhati, sukun maknanya tetap melekat seronok dengan makhluk. Ya, anil daripada akuan, daripada makhluk, hatta yang kasyifarana anwarul muraqabah wa musyahadah, sehingga tersingkap nur muraqabah dan nur musyahadah. Minta dengan Allah Taala. Dan semayang minta, dan sujud minta. Minta dalam hati, tak apa. Semua Allah tahu. Minta kepada Allah tarik. Dia tarik qalbi kita, kita akan tahulah rasa nikmat, ya, bila berlaku injizab, tertariknya, terjazbahnya qalbi dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qalu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa inna khairatul anbiya. Subhanakallahumma wa bihamdika.